Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi Selasa 11 April bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Katun menghina pemimpin, PAS suarakan bantahan. ECER jana lebih 140,000 peluang pekerjaan. Bertindak biadab menggelar Akta RUU 355 sebagai akta monyet melalui penyiaran katun, akhbar Nanyang Siang Pau dikeronyok dan dipijak sekumpulan lebih 100 pemuda PAS di hadapan Ibu Pejabat Akhbar Terbabit di Petaling Jaya. Semuanya gara-gara tindakan Nanyang menyiarkan karya satira yang menggambarkan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam bentuk monyet yang memakai serban. Selain permohonan maaf secara terbuka, mereka menuntut Akhbar Terbabit memohon maaf secara bertulis kepada kedua-dua individu berkenaan. Bantahan di Petaling Jaya bermula kira-kira pukul 11 pagi. Sambil mengibarkan bendera PAS di depan Pejabat Akhbar Terbabit, kumpulan pemuda PAS turut melaungkan slogan bantahan. Perhimpunan diketuai Ketua Dewan Pemuda PAS Selangor, Syarhan Huzaimi Abdul Halim. Memorandum bantahan turut diserahkan kepada Wakil Pengarang Nanyang Siang Pau kira-kira setengah jam selepas perhimpunan bermula. Akhbar berkenaan turut digesa agar tidak lagi menyentuh sensitiviti umat Islam negara ini. Perhimpunan tamat kira-kira sejam kemudian. Selain Datuk Seri Abdul Hadi, Nanyang turut menggambarkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia dalam bentuk monyet dalam karikatur terbabit. Sementara itu, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan media menyatakan parti itu telah melantik peguam dan mengarahkan tindakan undang-undang diambil dengan kadar segera. PAS juga menggesa Kementerian Dalam Negeri mengkaji semula permit penerbitan akhbar Nanyang Siang Pau. Di Perak, 15 laporan polis dibuat pemuda PAS negeri berhubung penyiaran karikatur menghina Datuk Seri Hadi Awang oleh akhbar Nanyang Siang Pau. Ketua Pemuda PAS Perak, Muhammad Akmal Kamarudin berkata, laporan dibuat di semua ibu pejabat polis daerah hari ini. Tidak bersetuju dengan pendirian ahli parlimen bukan bermakna mereka boleh menghina Islam melalui media perdana secara terbuka. Tindakan ini jelas bermotifkan provokasi dalam melihat tindak balas rakyat. Sementara itu, pemuda UMNO Pulau Pinang turut membuat laporan polis terhadap akhbar Nanyang Siang Pau. Laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut kira-kira pukul 11.30 pagi. Biarpun akhbar itu telah membuat permohonan maaf, namun Ketua Pemuda UMNO Jelutong, Jasmine Nordin berharap polis dapat menjalankan siasatan agar kes sama tidak berulang. Selepas menyiarkan kartun yang dianggap biadab dan menghina Datuk Seri Hadi dan Tan Sri Pandikar, akhbar Nanyang Siang Pau mengemukakan permohonan maaf kepada kedua-dua pemimpin itu. Dalam satu kenyataan, akhbar itu mengakui penyiaran kartun tersebut tidak wajar untuk tatapan umum. Ia juga telah menarik balik kartun sama yang disiarkan di laman berita Nanyang Siang Pau e-nanyang.my. Akhbar Nanyang Siang Pau Sdn Bhd diberikan tempoh 3 hari untuk menjawab surat tunjuk sebab selepas Kementerian Dalam Negeri KDN memanggil ketua pengarangnya hari ini. Surat tunjuk sebab itu dikeluarkan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan AMCP 1984 susulan penghinaan menerusi karikatur yang diterbitkan akhbar berkenaan. Ketua Setiausaha KDN Datuk Seri Alwi Ibrahim dalam satu kenyataan memberitahu tindakan akhbar itu mungkin memudaratkan ketenteraman awam kerana menggalakkan perasaan niat jahat, perseteruan, pemusuhan, kebencian dan prasangka buruk terhadap orang atau kaum lain. Secara tidak langsung juga ia telah mempersenda Parlimen dan agama Islam. Ini kerana rang undang-undang RUU 355 yang digambarkan dalam karikatur itu adalah berkait dengan hal ehwal agama Islam. Tindakan selanjutnya
selanjutnya akan diambil berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man diisytiharkan menang jawatan Presiden dan Timbalan Presiden PAS tanpa bertanding bersama-sama pengerusi tetap dan timbalannya menjelang Muktamar PAS Pusat ke-63 selepas tempoh pencalonan ditutup. Dalam satu kenyataan, Seusaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata 5 calon akan bertanding bagi 3 kerusi bagi jawatan naib Presiden menentang 3 penyandang termasuk beliau sendiri. Manakala 40 orang bertanding untuk 18 ahli jawatan kuasa PAS Pusat bagi sesi 2017-2019. Pemilihan akan diadakan pada Muktamar PAS Pusat ke-63 yang akan berlangsung di Kedah dari 29 April hingga 1 Mei ini. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak jangan cuba mempertikai usaha menambah baik sistem perundangan bagi memartabatkan agama Islam. Tinggi kepada agama. Dan kita amat sedih jika ada pihak yang mempertikaikan soal usaha itu dan orang serta kumpulan itu tidak satu akidah dengan kita. Mereka jangan harus ajar kita bagaimana untuk memperkukuhkan undang-undang agama kita. Kita tidak berhasrat menyentuh soal agama lain. Lakum dinukum waliyadin. You are with your religion, I am with my religion. Please do respect my religion. If you want me to respect your religion, itu harus menjadi pegangan pada kita semua. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, sebagai sebuah negara berbilang bangsa dan agama, masyarakat bebas mengamalkan agama mereka. Namun perlu sentiasa bertoleransi dan mengutamakan nilai-nilai murni seperti yang dituntut setiap agama. Saya tidak berhajat untuk mencabar sesiapa. Tapi saya mencabar diri saya sendiri. Mengapa? Sesuatu yang baik yang kita mahu perakukan untuk kebaikan kita sebagai umat. Adakah kita perlu bertanya dengan orang? Setakat manakah kita harus mengambil uduk? Adakah kita perlu tanya pada orang yang bukan satu akidah dengan kita? Adakah ambil uduk terus harus sampai ke siku saja atau sampai ke lengan? Bukan hak mereka untuk tahu dan tidak perlu ambil kepedulian setakat mana kita mahu mengambil uduk kerana itu adalah ibadah kita. Apatah lagi jika mereka mempertikaikan bagaimana kita rukuk atau bagaimanakah kita sujud. Itu hak kita untuk menentukan bagaimanakah tahap ibadah yang kita melakukan. Kerana kita menjaga agama Allah supaya Allah menjaga kita. Itu pegangan kita. 101.4 bilion ringgit pelaburan swasta berjaya ditarik ke wilayah ekonomi Pantai Timur ECER setakat ini. Menurut Majlis Pembangunan ECERDC, pelaburan itu telah mewujudkan lebih 140,000 peluang pekerjaan. 73% daripadanya meliputi jawatan pekerja berkemahiran dalam bidang teknikal dan pengurusan. ECERDC mengadakan mesyuarat pertamanya tahun ini di Putrajaya yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Hadir bersama timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC Datuk Seri Jebasinggam Isaac John. Pelaburan swasta di ECER menyumbang 92% daripada sasaran 110 bilion ringgit pelaburan menjelang 2020. Transformasi sosioekonomi itu membolehkan pembangunan yang lebih seimbang dan bersepadu merentasi kawasan bandar dan pedalaman di wilayah ECER melalui bidang keusahawanan. Lebih 24,000 usahawan mikro, kecil dan sederhana baharu telah diwujudkan di wilayah tersebut yang menjana lebih 36,000 pekerjaan.
Pada Majlis Berasingan, 19 usahawan menerima anugerah Usahawan Gemilang Entrepreneur ECER daripada Perdana Menteri. Ia sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan besar mereka, khususnya kepada masyarakat luar bandar melalui pewujudan pekerjaan yang sekaligus meningkatkan tahap sosioekonomi. Anugerah Usahawan Gemilang Entrepreneur ECER menjadi milik Roslaimi Arifin dari Kelantan yang menjalankan perusahaan kopi Musangking. Semenjak saya ISIA mengambil usahawan-usahawan seperti saya untuk diberi macam pembangunan, jadi memang ISIA memang memain peranan yang amat penting lah. Kerana dari segi sebab usahawan-usahawan kalau nak dikira dia boleh nak develop sendiri tu memang susah lah. Jadi ISIA banyak membantu untuk dari segi pembangunan pembungkusan, lepas tu dari segi peluang-peluang meneroka pasaran-pasaran baru, termasuk sekali international lah. Kesemua usahawan cemerlang tersebut dipilih daripada pelbagai latar belakang meliputi masyarakat orang asli dan kelainan upaya. Air terjun di latar Belatan Besut menggamit kedamaian. Saksikannya sebentar lagi. Masih bersama Nasional 8. Mayat seorang bayi perempuan baru lahir ditemui di tempat pembuangan sampah di kawasan Pangsapuri di Samajaya, Kuching. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SSC Datuk Dev Kumar mengesahkan mayat bayi berkenaan ditemui dalam sebuah kotak oleh seorang wanita pencuci Pangsapuri ketika membuang sampah kira-kira pukul 10 pagi. Wanita berkenaan kemudiannya memaklumkan kepada pihak pengurusan Pangsapuri sebelum mereka melaporkannya kepada polis. Kurang 3 jam kemudian, polis berjaya menahan seorang suspek wanita berusia 24 tahun yang juga seorang pelajar kolej di kawasan berhampiran. Hasil siasatan mendapati wanita terbabit melahirkan bayi itu di bilik mandi di salah sebuah unit Pangsapuri berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Ini merupakan kes pembuangan bayi pertama dilaporkan di Sarawak tahun ini. Tempoh reman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan 3 lelaki termasuk anak lelakinya dilanjutkan 2 hari bermula esok. Ia bagi membantu siasatan berhubung tuntutan palsu bernilai RM13 juta kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS berkaitan projek pengindahan Sungai Melaka. Magistrate Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman mengeluarkan perintah reman itu di Mahkamah Magistrate Putrajaya terhadap Tan Sri dan anak lelakinya serta 2 pegawai JPS. 2 lagi yang ditahan reman bersama sebelum ini dibebaskan dengan jaminan SPRM. 2 peniaga masing-masing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan memberi sokongan kepada kumpulan Daesh. Hari ini merupakan sebutan kali pertama kes tersebut di Mahkamah Tinggi di Ibu Negara selepas dia dipindahkan dari Mahkamah Magistrate Kota Baru, Kelantan. Kedua-dua tertuduh Hizmi Razli Abdul Rahim 33 tahun dan Tengku Syukri Cik Engku Hashim 31 tahun. Bagi pertuduhan pertama, masing-masing didakwa dengan pengetahuan telah memberikan sokongan kepada kumpulan Daesh. Hizmi dituduh melakukan kesalahan itu di Kampung Pulau Kapas, Kota Baru pada pukul 12.37 tengah malam 30 Mac lalu. Manakala Tengku Syukri didakwa melakukannya di Taman Tanjung Mas, Kelantan kira-kira pukul 5.08 petang pada tarikh sama. Bagi pertuduhan kedua, Hizmi dan Tengku Syukri masing-masing didakwa memberikan sokongan kepada perbuatan pengganas melibatkan penggunaan bahan letupan dengan niat untuk melanjutkan perjuangan ideologi. Tarikh 12 Mei ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang guru silat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengganas Daesh dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan 6 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Baru atas 2 pertuduhan memiliki sebiji bom tangan serta 2 butir peluru. Muhammad Sabri Mak Zain, 46 tahun, mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan.
Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Sabri dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dengan 6 sebatan, manakala penjara 2 tahun bagi pertuduhan kedua. Kedua-dua hukuman berjalan serentak bermula dari tarikh tangkapan 21 Mac lalu. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki sebutir bom tangan, manakala bagi pertuduhan kedua, Muhammad Sabri didakwa memiliki 2 butir peluru tanpa lesen atau permit senjata. Terdahulu tertuduh juga dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Baru atas pertuduhan memaparkan bahan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas militan Daesh dalam akaun Facebook miliknya atas nama Pencula Naga. Seorang pemuda berusia 25 tahun dari kampung Bintawa Tengah ditangkap dalam satu serbuan di kawasan Petrajaya, Sarawak atas kesalahan memiliki dadah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching ACP Abang Ahmad Abang Julai, bertindak atas maklumat awam. Dalam serbuan itu, polis menemukan 13 plastik kecil mengandungi ketulan kristal disyaki syabu seberat 13 gram dengan nilai pasaran RM2,340. Suspek ditahan di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Awal kita, dia negatif. Ini sekarang dia bijak. Mungkin dia dah tahu ura-ura dia semua, dia tak ambil. Sabit kesalahan, suspek boleh dipenjara tidak kurang 2 tahun tetapi tidak lebih 5 tahun atau boleh dikenakan sebatan rotan. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional 8. Selari beban tugas dan sebagai menghargai kepakaran para petugas RTM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia berhasrat mewujudkan pelbagai skim khas termasuk skim penerbit pakar dan jurutera pakar selain skim juru fotografi. Ke arah itu, Menterinya Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata perbincangan sedang dibuat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memperkasa modal insan dan bakat di RTM. Beliau berucap merasmikan sambutan ulang tahun RTM ke-71 di Angkasa Puri. Saya juga mendapat maklum bahawa Yang Berbahagia Datuk Seri KSU bersama dengan pegawai-pegawai tinggi RTM telah mengadakan perbincangan dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam bagi membantu meningkat dan memperkasakan modal insan dan bakat di RTM, termasuk usaha-usaha untuk menambah peluang kenaikan pangkat pekerja RTM dalam pelbagai skim. Beliau pada masa sama turut mengucapkan tahniah kepada RTM atas kejayaan dalam penggunaan RTM Mobile yang telah menerima 10,000 komen dengan muat turun aplikasinya mencecah hampir 600,000. Pencapaian itu jelas beliau menjadi perangsang kepada pasukan media sosial RTM untuk terus bergerak pantas di alam cyber. Dunia digital ini sudah dunia yang berbeza dengan yang lalu. Dan kalau RTM tidak terlibat dalam bidang media sosial ini, kita akan ketinggalan jauh. Kalau dahulu breaking news mungkin sekali dalam sehari, lepas itu 2 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari, kali ini tiap-tiap jam pun ada breaking news. Kerana dunia sudah berubah. Dan kalau kita tidak berubah, akhirnya kita tidak akan memenuhi selera penonton ataupun yang terlibat dengan RTM ini. Perasmian sambutan ulang tahun RTM ke-71 turut dihadiri Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad. Dalam majlis sama berlangsung pelancaran RTM selaku penyiar rasmi Sukan C Kuala Lumpur 2017. Sepanjang temasya itu, RTM akan bersiaran selama 152 jam menerusi saluran TV1 dan TV2 bermula 15 hingga 30 Ogos. Manakala Radio Nasional FM selaku radio rasmi Sukan C KL 2017. Manakala laporan harian sukan juga boleh diikuti melalui saluran radio KL FM, Trax FM, Minal FM dan IFM. Yang akan datang, RTM telah dilantik sebagai hos penyiar. Dan saya mintalah sokongan daripada semua peminat-peminat RTM dan peminat-peminat sukan untuk bersama kami untuk mendapat maklumat terkini tentang sukan SEA Games Club. Bagi Sukan C kali ini, 405 pingat menjadi rebutan dari 38 jenis sukan yang dipertandingkan menyaksikan hampir 10,000 atlet dan pegawai dari 11 negara yang bertanding.
berkonsepkan percutian perkelahan perhutanan atau Forest Camping Holiday. Latar belatan yang terletak di kaki Gunung Tebu Besut amat sesuai bagi pecinta alam semula jadi yang ingin ketenangan dan kedamaian suasana hutan liput. Laporan bersama wartawan Farah Yasin. Terletak kira-kira 100 km dari Kuala Terengganu, tapak perkelahan hutan lipo latar belatan ini nyata mempunyai keistimewaannya yang tersendiri apabila turut dijadikan tapak perkemahan atau base camp bagi para pendaki. Dengan keluasan 20 hektar, terdapat banyak spesies flora dan fauna yang boleh diterokai oleh para pengunjung. Di samping pelbagai aktiviti dapat dilakukan bersama seisi keluarga terutamanya pada hujung minggu atau cuti persekolahan. Keunikannya terletak pada bentuk air terjun yang mengepung air seumpama belat ataupun takungan membentuk bulatan kecil. Selain itu, kawasan landainya yang berpasir halus dan kurang berbatu turut menjadi antara daya tarikan utama buat para pengunjung bersantai serta aktiviti mandi-manda. Tempat parking kereta tu pun lawa. Lepas tu, dia punya persekitaran ni macam bersih, tak ada siapa mana. Lepas tu lagi, dia comel lah, nak ayatnya comel. Lepas tu budak-budak pun selamat main sebab air dia tak berapa nak... tak berapa nak dalai. Lepas tu dia macam luah pun ada, tempat nak bakar ada. Okay. Lepas tu lagi tempat nak duduk ni selesa sebab dia banyak pasir-pasir gitu. Tempat ni cantik, air dia jernih, selamat untuk kanak-kanak dan kemudahan dia cukup lengkap. Tandas, parking semua ada. Selain itu, pelbagai kemudahan awam untuk keselesaan para pengunjung telah dibina secara berperingkat sebelum ini. Antaranya ialah kemudahan elektrik, gerai jualan, tempat letak kenderaan, tandas awam, surau, dewan serbaguna dan tapak perkemahan. Dengan harga serendah RM2, anda sudah dapat menikmati panorama yang menarik di latar belatan ini. Jom bersama saya menyelami keseronokan bermandi-manda di sini kerana kawasan ini merupakan kawasan yang ideal dan sesuai untuk seisi keluarga. Bersama saya Farah Yasin dan juru kamera Atika Jusoh untuk RTM. Sebelum ini, setiap kali hujan, rumahnya di kampung Pokok Macang dimasuki air kerana bumbung yang bocor hinggakan Syambu Ranam Darman terpaksa menumpang rumah saudaranya. Kini beliau boleh menarik nafas lega apabila rumah usangnya itu siap dibaiki menerusi projek Mesra Rakyat PMR Tenaga Nasional Berhad TNB. Majlis penyerahan rumah yang sudah siap dibaiki itu dikunjungi Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Syabuddin Yahya dan Pengurus Besar TNB Pulau Pinang, Insinyur Lim Yisan. Samburanam yang kematian suami 2 tahun lalu akibat sakit jantung tinggal di rumah itu bersama anak tunggalnya. Projek Mesra Rakyat adalah program CSR TNB membaiki rumah golongan yang memerlukan seperti orang kurang upaya, ibu tunggal dan warga emas. Merupakan projek yang amat bermakna dan menyentuh hati kita di sini, terutama sekali Puan Samburanam, kerana selama ini rumah beliau yang begitu uzur telah diambil perhatian oleh pihak TNB dalam projek Mesra Rakyat. Projek membaiki rumah Samburanam bermula Februari lalu dengan kos RM30,000. JKK dengan YB, Dayalan semua terima kasih untuk dia orang terima bantu banyak. Saya hati sono. Apa dia bantu? Rumah, dapur-dapur barang semua bantu. Dulu keadaan rumah macam mana? Dulu rumah papan. Sekarang semua batu. Pada majlis itu, Datuk Syabuddin turut menyampaikan sumbangan keperluan harian kepada 30 keluarga di kampung tersebut. Nahas bas di Australia ragut nyawa warga Taiwan, 28 cedera. Perinciannya dalam rangkuman luar negara.
Makmal Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumi Putra BETR 2.0 anjuran unit peneraju agenda Bumi Putra teraju berjaya menghasilkan lebih 30 inisiatif baharu bagi merangka pelaksanaannya. Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Datuk Husni Saleh berkata, 6 makmal perbincangan diadakan bagi mengupas pelbagai isu dan mencari kaedah untuk memantapkan agenda Bumi Putra serta agenda nasional secara bersama. Lebih 30 inisiatif itu akan dibawa jawatan kuasa pemerkasaan ekonomi Bumi Putra ke setiap kementerian dan agensi di bawahnya untuk dikaji semula dengan mengambil kira peranan dan isu yang akan dihadapi apabila ia dilaksana kelak. Dapat lebih kurang dalam 50%, 60% daripada hasil-hasil yang terdapat. Dan Alhamdulillah kita boleh dapat orang kata satu inisiatif yang baru. Sebab kita kena engage lagi dengan agensi-agensi pelaksana. Yang kita hasilkan daripada lab ialah cadangan-cadangan yang kita akan lakukan. Tapi kita kena tengok juga the capacity setiap agensi, jabatan-jabatan ataupun kementerian untuk melaksanakan program-program ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutup makmal BETR 2.0 di Putrajaya. Makmal disertai wakil-wakil kementerian, syarikat berkaitan kerajaan GLC, Badan Berkanun dan Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan. BETR 2.0 kesinambungan daripada BETR 1 yang dilancarkan pada 2011 dengan 2 objektif utama, melahirkan tenaga mahir Bumi Putra bagi mendapat pekerjaan berpendapatan tinggi selain mengubah perniagaan kecil milik Bumi Putra kepada syarikat berskala besar. Pertumbuhan sektor pembinaan negara diunjur berkembang sebanyak 8% tahun ini menjadi 170 bilion ringgit. Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid berkata, peningkatan itu disokong pelbagai projek pembinaan yang sedang dan akan dijalankan. Mega projects that are being implemented now. Rapid is going. The Rapid is going ahead very fast now, and they are awarding several packages. MRT2 is also in the process of awarding quite a number of packages, and also Pan Borneo is also the one that is ongoing. And there will be more projects, residential and all that we expect. So the growth is going to be very positive and very good for this year as well. Industri pembinaan katanya mencapai pertumbuhan purata mengagumkan sebanyak 11% sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-10 mengatasi prestasi sektor lain di negara ini. Dari segi jumlah pembinaan, nilai projek meningkat daripada 140 bilion ringgit membabitkan 7,455 projek pada tahun 2015 kepada 166.4 bilion ringgit atau 6,305 projek pada 2016. Pemaju projek pembangunan diwajibkan untuk mematuhi standard minimum perumahan dan kemudahan untuk pekerja binaan sementara di bawah Akta Baharu yang akan dibentangkan Kementerian Sumber Manusia tahun depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pengenalan Kod Amalan Standard Malaysia itu seiring inisiatif di bawah Program Transformasi Industri Pembinaan CITP untuk tempoh 5 tahun bermula 2016. Jelasnya, sesebuah syarikat pemaju boleh bekerjasama dengan pemaju lain untuk membina kemudahan pekerja mereka untuk menjimatkan kos. Standard seiring dengan amalan antarabangsa itu turut merangkumi syarikat pembinaan bersaiz sederhana dan kecil. At the same time, we can avoid what we call unpleasant views at the construction site. If you look now, you can see the rumah kongsi, right? Which is not so good to look at. And worst thing sometimes, what more to say, if we have foreign workers who are not familiar with our culture, somebody taking bath, which sometimes really will be surprised and you don't want to look at it. So these are the things that we are looking at. And a Ministry of Human Resources is taking the lead. So they want to include as part and parcel of the Act. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata demikian selepas merasmikan sidang kemuncak pembinaan Malaysia ke-8 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK berharap pindaan Akta Syarikat 2016 yang diluluskan Parlimen April tahun lalu dapat mengurangkan kos menjalankan perniagaan di negara ini. Jelas Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia antara lain membenarkan syarikat yang tidak aktif dan menjana pendapatan tidak melebihi RM100,000 bagi tempoh 3 tahun berturut-turut untuk tidak menyerahkan laporan tahunan. Akta itu telah dilaksanakan secara berperingkat sejak Januari tahun ini. Sekurang-kurangnya mereka akan berikan tumpuan untuk memastikan segala revenue yang mereka dapat itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat membantu untuk pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan The Platinum Business Awards 2017 di Subang Jaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Hamzah menggesa pengeksport tempatan menggunakan sepenuhnya Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ apabila siap kelak bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka ke pasaran China. Teknologi pentaksiran digital yang diperkenal MIMOS Berhad 2 tahun lalu berjaya membantu majikan mengenal pasti tenaga kerja yang bersesuaian mengikut bidang pekerjaan. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MIMOS, Dato' Abdul Wahab Abdullah, langkah penyesuaian ini akan meningkatkan prestasi pekerja sekaligus membantu Malaysia melangkah ke era revolusi industri keempat. Katanya setiap calon yang ingin bekerja perlu melalui ujian psikometrik bagi melihat kecenderungan individu itu mengikut sektor bersesuaian. Ia telah diamalkan selama 2 tahun oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, khususnya dalam pelantikan kadet baru. Tahun ini, 5 kementerian berminat dengan teknologi itu, antaranya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan. 20 syarikat turut menjalin kerjasama dengan MIMOS bagi mengkomersialkan teknologi pentaksiran digital. The whole lab was formed 5 years ago, but the work was done more than 7 years. But when the lab formed, at least we have a comfortable number of 90%. So now dengan data yang we have more than 10,000 data point yang kita ada, so our accuracy now is more than 95%. Beliau ditemui pemberita pada pelancaran teknologi pentaksiran digital khusus untuk revolusi industri keempat yang disempurnakan Menteri MOSTI Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Sektor seni bina lanskap tempatan dijangka menyumbang 10% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang berbanding 6% ketika ini. Menurut Presiden Institut Arkitek Lanskap Malaysia, Profesor Dr. Osman Muhammad Tahir, permintaan bagi seni bina lanskap semakin meningkat seiring peningkatan pembangunan projek di negara ini. Dalam sektor pembangunan dulu kita melihatkan bahawa landscape ini merupakan sampingan satu yang untuk pengindahan dan sebagainya, tapi kita sekarang ini dan di masa akan datang kita merasakan bahawa landscape akan menjadi satu perkara yang penting dalam setiap pembangunan. Beliau ditemui pada sidang media pengumuman Anugerah Lanskap Seni Bina Malaysia ke-9 MLAA yang akan berlangsung pada 22 April ini. MLAA menyaksikan 62 anugerah dipertandingkan menerusi 8 kategori dan melibatkan penyertaan 145 projek dari dalam dan luar negara. Pelbagai inisiatif sedang dijalankan bagi menggalakkan inovasi dalam pembangunan teknologi hijau di Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata, bandar itu kini sedang dalam usaha mengurangkan 2/3 pelepasan karbon yang berpunca daripada sektor pengangkutan. Ujarnya usaha ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menjadikan Putrajaya sebagai bandar perintis teknologi hijau pada tahun 2030. To reduce to 1/3, two-third reduction related to transportation. The plan for Putrajaya is partly developed by Kyoto University, partnership with UTM.
Tambah beliau, usaha tersebut merupakan pelopor kepada pembangunan bandar lain sebagai langkah untuk menggalakkan lagi pembangunan teknologi hijau di Malaysia. Beliau memaklumkan kepada pemberita pada sidang media Seminar Pintar dan Mesra Alam anjuran kementeriannya di Putrajaya. Sukan malam ini dimulakan dengan perkembangan Sukan C 2017. Tarikh penutupan Tamasya Sukan C Kuala Lumpur diawalkan sehari kepada 30 Ogos berbanding tarikh asal 31 Ogos. Ia bagi menghormati Hari Wukuf di Arafah dan sambutan Hari Raya Aidiladha umat Islam. Perkara itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Khairi yang ditemui selepas mesyuarat jawatan kuasa pengelola Kuala Lumpur 2017 kali ke-16 di Putrajaya memberitahu penukaran tarikh itu tidak menjejaskan kelancaran Tamasya. Malah penukaran tarikh itu juga turut mendapat lampu hijau daripada Perdana Menteri. Kita telah mengadakan ini tidak menimbulkan masalah besar langsung sebab kita memang ada buffer satu hari yang sengaja kita letakkan dalam jadual asal. Jadi ini tidak akan menimbulkan apa-apa masalah dari segi pertandingan, dari segi venue, dari segi penginapan dan sebagainya. Oleh yang demikian, saya harap bahawa dengan adanya tarikh baru ini, mungkin kita akan melihat satu sambutan yang lebih meriah memandangkan 30 hari bulan Ogos adalah ambang merdeka. Dari segi jadual pertandingan pula, Khairi menjelaskan sekurang-kurangnya 5 jenis sukan akan dirombak dan keputusan dimuktamadkan daripada jawatan kuasa teknikal yang akan diumum dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Khairi turut menjelaskan perkembangan terbaru venue pertandingan menjelang Sukan C Ogos depan. Beliau berkata secara keseluruhan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf telah mencapai 80% siap. Sekurang-kurangnya 8 venue akan diserahkan kepada pihak penganjur iaitu Sekretariat Kuala Lumpur 2017 masuk dalam masa terdekat. Ini kita akan menerima ataupun diserahkan Velodrome Nasional pada akhir bulan ini, Stadium Maba basketball bola keranjang, kompleks sukan air Putrajaya dan kompleks sukan air Putrajaya akan siap. Dan pada bulan Mei, pusat pelayaran nasional di Langkawi, Taman Rekreasi Pudu yang menjadi venue bagi sukan petang, stadium tertutup Titi Wangsa, venue sepak takraw, Kinrara Oval untuk kriket dan stadium MPPJ Kelana Jaya untuk rugby akan siap pada bulan depan. Kita tinggalkan perkembangan menjelang Sukan C Kuala Lumpur Ogos depan. Penggunaan sistem video bantuan pengadil VAR dijangka diguna pakai Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sepenuhnya bermula musim depan. Sistem tersebut akan diuji pada aksi perlawanan separuh akhir dan akhir Piala Malaysia tahun ini. Menurut Setiausaha Agung FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, VAR akan diguna pakai pada aksi Liga Super melibatkan bantuan kepada 4 kriteria pengadilan. Antaranya membantu pengadil mengesahkan jaringan, menentukan layangan kad merah dan kuning, mengelak kesilapan identiti pemain dan keputusan pemberian sepakan penalti. Kita akan immediately lepas ni untuk mungkin akan mengadakan masa Malaysia Cup nanti untuk try run ataupun pilot project maybe final, semi-final Malaysia Cup few, but definitely next year we can start. You can start. Malaysia bakal menjadi negara Asia Tenggara pertama menggunakan teknologi tersebut selepas diguna pakai beberapa negara termasuk Belanda, Jerman dan Qatar. Teknologi itu dibawa syarikat Hawkeye berpangkalan di London, melibatkan jumlah peruntukan tidak lebih 10 juta ringgit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri taklimat penggunaan teknologi VAR dan pengadilan di Johor Bahru. Seramai 45 pengadil dari seluruh negara menyertai taklimat sehari itu. Sementara itu, FAM akan menggunakan khidmat pengadil profesional bermula tahun depan secara berperingkat. Menurut pengerusi jawatan kuasa pengadil FAM, Subkidin Muhammad Saleh, inisiatif daripada Presiden FAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim itu bertujuan menjaga kebajikan pengadil bola sepak di negara ini.
FAM mensasarkan 15 hingga 20 pengadil berusia 23 hingga 35 tahun untuk dinaik taraf sebagai pengadil profesional. Kita akan cuba buat secepat mungkin. Jadi dia akan dapat gaji, dia juga akan dapat allowance. Kemudian by practice, mana yang dah jadi sebagai professional referee, dia perlu hadir di di FPM contohnya, training, and then baru pergi buat game. Ketua Jurulatih Kedah Tan Cheng Ho mengesahkan telah menerima surat tawaran rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai penolong jurulatih Harimau Melaya. Surat berkenaan diterima pada 5 April lalu dan diserahkan kepada pengurusan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA sehari kemudian. Bagi saya rasa mana-mana jurulatih jika ditawarkan untuk menjadi jurulatih untuk pasukan kebangsaan walaupun bukan ketua jurulatih, saya rasa itu satu penghormatan sebagai jurulatih. Beliau kini hanya menunggu keputusan daripada KFA sama ada mahu melepaskannya atau sebaliknya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah yang juga Presiden KFA, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah di Wisma Darul Aman. Mengenai pertemuan tersebut, Cheng Ho berkata Datuk Seri Ahmad Bashar gembira dengan pengiktirafan FAM terhadap jurulatih dari Kedah itu. Namun pada masa sama perlu memikirkan masa depan juara TM Piala Malaysia 2016 yang sedang mempamerkan prestasi cemerlang dalam Liga Super dan Piala FA. Sementara itu, Setiausaha Akhbar Menteri Besar Kedah Naha Tajri yang dihubungi berkata KFA akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat bagi menentukan kedudukan Tan Cheng Ho. Bertemu kembali. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Perumpamaan paling tepat untuk menggambarkan ketahanan kayu rumah Melayu lama yang masih diguna pakai sehingga kini. Biarpun bilangan rumah tradisional Melayu semakin berkurangan, kayu yang digunakan sangat berharga buat pasangan suami isteri di Kandang Melaka yang mengusahakan perniagaan pondok wakaf atau lebih dikenali gazebo. Wakaf Warisan, nama syarikat yang diusahakan bekas graduan pengurusan perniagaan antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM, Roha Zifa Samsudin bersama suaminya Muhammad Firuz Rasul yang juga graduan UUM dalam bidang pentadbiran awam. Terletak berhampiran simpang lampu isyarat Lebur Raya Alu Gajah Melaka Jasin, Wakaf Warisan mengeluarkan pondok wakaf menggunakan kayu rumah Melayu lama yang masih baik dan bermutu tinggi seperti cengal, nyato dan berlian. Menurut Roha Zifa, rekaan pondok wakaf yang cantik dan menjadi pelengkap landscape di kediaman itu mula mendapat sambutan selepas dipromosikan di laman sosial Facebook oleh rakan-rakannya. Idea ni saya dapat masa saya belajar di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Kat sana ramai ada peniaga lah yang buat bisnes ni. Jadi saya dapat idea dari situ lah sebab menarik kan dia punya ni, nampak klasik. Lepas tu bila saya dah balik ke Melaka, saya mulakan bisnes tu dari kat sini lah. Saya buat satu homestay, rumah kayu yang besar lah, ada 4 bilik. Lepas tu mula buat 1-2 gazebo, lepas tu nampak ada permintaan, baru bertambah lah bilangan dia dan sampai sekarang besar lah kita punya bisnes. Wakaf Warisan mempunyai 6 tenaga kerja mahir dalam pembuatan pondok wakaf berkonsepkan kesenian Nusantara. Kesenian yang kami cuba bangunkan ni adalah jenis Nusantara. Sebab kami punya tukang kebanyakannya berasal daripada Indon, Minang dan Madura. So kami cuba menggabungkannya elemen-elemen Bali dan jenis Minangkabau. Rancangan akan datang memang nak pergi lebih jauh lah, insyaAllah kalau ada rezeki kan. Kalau boleh nak pergi seluruh Malaysia. Nak macam sekarang adalah kekangan sikit saya punya bisnes ni dari segi pengangkutan semua kan. Jadi kalau boleh masa akan datang benda tu
saya boleh atasi, saya boleh pergi lebih jauh lah dalam bidang ni. Wakaf Warisan kini mempunyai 3 tapak pameran di Melaka, iaitu di Semabuk dan pejabat urusannya di Kandang. Sambutan ulang tahun keputeraan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar secara rasminya berakhir hari ini. Upacara menurunkan bendera istiadat berlangsung di Tugu Peringatan Istana Besar Johor Bahru. Istiadat bermula pada pukul 8.30 pagi didahului perarakan masuk askar Timbalan Setia Negeri Johor TSN. Pengisytiharan majlis disempurnakan Datuk Penghulu Istiadat Datuk Abdul Latif Yusof dan bacaan doa oleh Mufti Negeri Datuk Muhammad Tahrir Syamsuddin. Upacara menurunkan bendera diiringi alunan muzik pancaragam TSN. Hadir sama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru Rahim Nin dan ketua-ketua Jabatan Kerajaan. Bendera berkenaan dinaikkan pada 20 Mac lalu. Menerusi istiadat meletak kerja sebagai simbolik bermulanya sambutan ulang tahun keputeraan Sultan Ibrahim. Satu lagi projek perumahan mampu milik khusus untuk penjawat awam dengan harga serendah RM80,000 akan dibina di Putrajaya tahun ini. Jelas Presiden QPEX Dato' Aziz Muda, perkara itu diputuskan selepas QPEX mengadakan pertemuan dengan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur. Dijangkakan antara 10,000 sehingga 20,000 unit kediaman bakal dibina menerusi inisiatif tersebut dengan keluasan yang mampu dimiliki sesebuah keluarga di antara 800 kaki persegi hingga 900 kaki persegi ataupun lebih. Projek perumahan berharga RM80,000 itu akan menggunakan kaedah pembiayaan secara sewa milik. Mampu milik khususnya kepada penjawat awam yang jumlahnya lebih 40% pinjaman yang ditolak oleh bank, pinjaman yang ditolak oleh FPSA kerana masalah tak cukup gaji. Dato' Aziz menyatakannya selepas mengadakan pertemuan bersama Tengku Adenan di Menara Seri Wilayah Putrajaya. Ketika ini, kira-kira 400,000 kaki tangan kumpulan pelaksana penjawat awam dan berdepan masalah memiliki rumah sendiri. Filem aksi pecah panggung Fast and Furious 8 akan mula ditayangkan di pawagam-pawagam tempatan mulai Khamis ini. Filem yang berkisah tentang aktiviti drift atau lumba haram itu arahan Gary Gray dengan barisan bintang utamanya Vin Diesel, Jordana Brewster dan Charlize Theron. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.